Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam rancangan Salam at Ramadan. Hari ini merupakan hari esok merupakan hari 10 hari terakhir dalam Ramadan. Jadi hari ini cukup istimewa untuk persediaan kita untuk menghadapi 10 hari terakhir Ramadan. Jadi bersama kita lain tak bukan, bersama kita ialah Datuk Dr. Izhar Arif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Okey Ustaz, tanpa berlengah masa Ustaz, kita nak tahu apa istimewanya 10 hari terakhir Ramadan Ustaz? Okey, apabila kita bercakap tentang Ramadan, perkara yang pasti akan orang berbicara mengenainya ialah menghidupkan 10 akhir Ramadan. Ya. Ini yang paling orang akan kejar. Kitanya lain. Kita akan bekerja-kerja buat solat malam, akan bekerja-kerja solat tarawih, akan bekerja-kerja buat ibadat pada 10 awal Ramadan. Awal Ramadan ni kalau biasa-biasalah, kalau bukan tahun ni lah. Mana tahun sebelum tahun ni orang akan penuhkan surau dan masjid, masya-Allah, sampai melimpah ruah tuan-tuan dan puan. Sampai kan morih tak cukup lah. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pada tahun ini lain. Kita akan bertarawih dekat rumah bersama dengan ahli keluarga, sendiri-sendiri masak, sendiri-sendiri makan lah jawabnya. Tapi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, jangan kita ini hanya fokus pada 10 awal Ramadan saja. Tetapi yang paling penting, kita kena hidupkan semua bulan Ramadan ni dengan amalan-amalan, ibadat-ibadat yang menarik, yang boleh menyebabkan kita mendapat pahala yang banyak, khususnya di 10 akhir Ramadan. Apa istimewanya 10 akhir Ramadan? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khairum min alfi syahr. Allahu Rabbi. Allah kata apa? Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Akan ada satu malam dinamakan malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ini akan ada 10 akhir Ramadan. Dia akan ada sama ada 21 atau 23 atau 25, 27 atau 29. 5 hari. Malam 5 hari ni. Hari ganjil. Tapi kita tak tahu. Hari ganjil. Kita tak tahu bila. Mungkin 21, mungkin 23, mungkin 25, mungkin 27, mungkin 29. Malam akhir tu. Jadi oleh yang demikian, Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, sebab nak kejar malam Al-Qadar yang di dalamnya ada Al-Quran, diturunkan Al-Quran, dan kemudian pada malam Al-Qadar itu dia merupakan bulan terbaik daripada 1000 malam. Maknanya kalau kau berdoa, Allah terima terus. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila masuk saja 10 akhir Ramadan, Nabi menggalakkan para sahabat syaddul mi'zar. Nabi suruh kita semua ikat kain orang lelaki. Berhati-hati. Maknanya jaga sungguh-sungguh agar malam itu dapat dilakukan amal-amal soleh sebanyak mungkin. Dengan bertadarusnya, dengan berzikirnya, dengan bertahajudnya, dengan membaca Al-Qurannya. Maknanya kita hidupkan malam itu dengan amal ibadah. Jadi kerana itu, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kalau sebelum-sebelum ini, kalau 10 akhir Ramadan tu, tuan-tuan, puan-puan, apa yang kita buat, apa yang para ulama buat, mereka akan beriktikaf di masjid 10 akhir Ramadan. Mereka akan tidur di masjid, mereka akan solat di masjid, kemudian mereka tadarus di masjid, mereka bangun di pertengahan malam di masjid, bersahur di masjid, dan kemudian subuh di masjid, dan begitulah seterusnya 10 akhir Ramadan. Mereka akan habiskan masa untuk mengejar satu malam yang dinamakan malam Al-Qadr. Jadi kerana itu, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apa perlu yang kita lakukan? Pertama, sebelum masuknya 10 akhir Ramadan, pastikan kita sudah menyediakan segala kelengkapan-kelengkapan untuk mengejar malam Al-Qadar itu. Khususnya dari sudut makanannya, dari sudut pakaiannya, dari sudut segala-galanya lah. Maknanya biar bersedia semua. Nombor 2, pastikan kita ada target. Apa yang kita nak dapat pada 10 akhir Ramadan itu. Jangan kita tak ada target. Ada orang dia tak tahu apa dia nak buat. Bangun malam pun dia tak tahu apa nak buat. Ada orang dia bangun malam, sembahyang pun tidak, apa pun tidak. Tak, dia kena target.
aku nak buat apa, aku nak baca Quran, surah apa, juzuk berapa, lepas tu dia nak bangun malam, apa yang dia nak buat, dia nak pada 10 akhir Ramadan tu aku nak fokus semayang berapa banyak rakaat dia nak buat untuk dapatkan malam Al-Qadar itu. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan yang dikasihi sekalian, benda-benda ini kita kena plan daripada awal. Nombor 3, tuan-tuan yang perang, ya, macam nak pergi perang lah, kita bersiap sedia untuk menghadapi 10 Ramadan ni lah. Betul. Kemudian yang nombor 3, kita kena tahu bila sampai malam Al-Qadar itu, doa-doa apa yang kita nak baca. Maknanya kita buat, ada orang dia sedia malam pertama dia baca doa ni, malam kedua dia baca doa ni, malam ketiga doa ni. Maknanya dia tahu apa yang dia nak buat. Maknanya dia dah well prepared kan. Jadi maknanya tak adalah dia buang masa. Jadi maknanya dia menggunakan masa yang ada itu dengan semua perkara yang dia inginkan. Bahkan menepati syariat pula. Itu yang paling bagus. Ya tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Nombor 4, tinggalkan segala urusan dunia dah masa tu. Janganlah masa tu baru nak fikir, bangun malam fikir nak jahit baju raya pula. Masa tu bangun malam fikir nak buat rendang pula. Itu masalah. Tu sebabnya kadang-kadang ada orang dia terlepas malam 29 tu. Sebab malam 29 tu orang dah sibuk dengan lemangnya, dengan itunya, dengan makan minumnya. Bila dah jadi macam ni tuan-tuan, rugilah. Maka dia akan fokus pada urusan raya dah. Masa ni memang tu terang saya cakap, masa ni lah sibuk nak jahit baju, masa ni lah nak bubuh maniknya kalau orang perempuan, orang lelaki pula sibuk nak jahit dia punya sampin, nak matching tak matching. Masa tu tuan-tuan, sedar tak sedar terlepas wa iyadzubillah min zalik. Yang paling penting tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita kena istiqamah. Kalau tuan-tuan biasa daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan, istiqamah bangun setiap malam, bertahajud setiap malam, berdoa setiap malam, tuan-tuan pasti akan memperolehi malam Al-Qadar insya-Allah. Mana mungkin kita bangun tiap-tiap malam tak dapat satu malam, mesti akan dapatnya. Tiap-tiap malam kita bangun, kita berdoa, ya Allah, masukkan aku dalam bulan Al-Qadar, bulan Ramadan, masukkan aku dalam satu malam yang dinamakan malam Al-Qadar. Terimalah, makbulkanlah doa kami ini, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. InsyaAllah Allah akan makbulkan doa kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Banyak manfaat kita. Kalau kita tak nak lah, tak payahlah kerja pun 10 hari terakhir. Kalau kita istiqamah daripada hari pertama sehingga ke 30, insyaAllah kita akan temui juga Lailatul Qadar tu, Ustaz kan? Betul. Pasti kita akan dapat. InsyaAllah. Ustaz, kita nak berehat seketika, bagi ruang untuk Ustaz rega-regangkan badan. Jadi para penonton Salam Ramadan, kita berehat seketika. Selepas ini pastinya akan lebih menarik dengan segmen yang kedua, soal dan jawab. Mungkin anda ada persoalan tentang Ramadan, boleh tinggalkan komen anda. Kita akan soal kepada Ustaz sebentar lagi. Jangan mana, tunggu selepas ini. Saya minta sangatlah bantuan seluruh rakyat Malaysia. Apabila kita dapat sesuatu berita itu, kita pastikan dulu kesahihannya. Saya minta sangatlah bantuan seluruh rakyat Malaysia. Apabila kita dapat sesuatu berita itu, kita pastikan dulu kesahihannya. Yalah, pertama yang paling mudah kita cek dekat sebenarnya.my, ya. Ataupun kami sekarang tiap hari pagi dan petang keluarkan notis ataupun pemakluman ya tentang berita palsu ini. Saya ingat sehingga hari ini dah 250 lebih perkara lah ya, yang terpaksa kita jelaskan. Dia kata hospital sana tutup lah, dia kata orang sini begitulah ya. Panik rakyat. Jadi yang kita ambil tindakan undang-undang pun ada 6 yang kita dah charge di mahkamah, polis pun ada charge di mahkamah dan sebagainya. Jadi
Tapi ini yang tular ni, ya. Dan kita pun tak terkejar nak selesaikan semua. Betul. Kita ambil tu yang dah jadi 250 lebih tu, itu yang nampaknya kalau ditularkan ataupun yang kita nampak tular dan seperti dia ada orang RT banyak ya dalam Twitter dan ada orang ikut banyak, ataupun dia seakan-akan nampak macam betul. Misalnya dia kata sebuah hospital tutup. Itu nampak macam betul. Kan? Jadi kita dalam masa secepat mungkin kita betulkan maklumat itu. Kembali lagi dalam rancangan Salam at Ramadan. Kita dah masuk ke segmen soal dan jawab. Okey, soalan yang pertama daripada Hanila Bangsa. Bolehkah kita menderma darah atau berbekam, Ustaz? Okey, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya. Soalan yang bagus, soalan yang memberi banyak kebaikan kepada setiap daripada kita, insya-Allah. Bolehkah kita menderma darah? Tuan-tuan perempuan, menderma darah itu tidak salah di bulan Ramadan dan tidak menyebabkan kepada batalnya puasa, kerana terdapat riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan Nabi berbekam dan Nabi meneruskan puasa, dan ada riwayat Nabi berpuasa, Nabi berbekam, kemudian Nabi meneruskan puasa tanpa membatalkannya. Jadi ini menunjukkan bahawa orang yang berpuasa tidak salah untuk menderma darah. Walau bagaimanapun, nak derma darah ini perlu mendapat keizinan dan juga kelulusan daripada pakar perubatan. Maksudnya dia akan cek kita sama ada kita ni mampu atau tidak. Dikhawatiri kita derma darah menyebabkan kita tidak mampu untuk meneruskan puasa. Jadi mendatangkan mudarat pula kepada kita. Maka dalam hal ini jangan sampai mendatangkan mudarat pada diri kita dan juga kepada puasa kita. Maka minta pandangan yang terbaik daripada pakar perubatan. InsyaAllah kalau kita dibenarkan, kita ambil darah untuk didermakan, InsyaAllah puasa kita tidak batal dan kita kena teruskan puasa macam biasa dan kita mendapat pahala daripada perbuatan kita itu, insyaAllah. InsyaAllah. Ustaz, yang ni bukan soalan tapi dia minta komen daripada Ustaz lah. Okay. Ustaz, tadi kita bercerita pada peringkat 10 malam terakhir ni kita mengejar ibadah kan. Berpuasa, kita ni berpuasa kerana imbuhan, Ustaz, daripada pahala atau duit. Okey. Jika kita melihat kepada fitrah manusia, setiap pekerjaan yang kita lakukan kita akan dapat imbuhannya. Maksudnya kalau kita bekerja, macam saya bekerja di UKM, saya akan dapat gaji. Kalau orang tu bisnes, dia akan dapat keuntungan. Begitulah juga sebagai manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap apa yang mereka lakukan, mereka mendambakan pahala. Mereka mendambakan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Maka itu tidak salah, bahkan dituntut. Sebab kita diminta untuk mengejar pahala sebanyak mungkin dan kita tidak salah untuk mengharap ya apa saja janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mendapat daripadanya dengan penuh keikhlasan, insya-Allah. Jadi tak salah kalau kita nak mengharap imbuhan ataupun hadiah daripada Allah, kerana itu adalah janji Allah kepada umat manusia. Ustaz, yang ketiga soalan, ni bukan soalan juga, dia minta komen juga. Ya. Mungkin ni yang bekerja di waktu sekarang ni, dalam perjalanan nak balik untuk berbuka, tak bersedia untuk berbuka puasa. Bolehkah dia membatalkan puasanya dengan mengorek hidung? Komen, Ustaz. Kita nak berbuka puasa ni, biarlah kita berbuka puasa mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita berbuka puasa mengikut nafsu kita.
Nabi tak berbuka puasa dengan korek hidung. Ya, Nabi tak berbuka puasa dengan benda pelik-pelik. Nabi berbuka puasa dengan buah tamar, kemudian Nabi berbuka puasa dengan air, kemudian Nabi semayang dan Nabi teruskan dengan menghidupkan masjid dan sebagainya. Kemudian Nabi bawa makan berat seterus itu. Tapi kita ni pula pelik. Dah tahu kita berpuasa, tak buat persediaan. Jadi kalau kita nak berbuka puasa, tak ada makanan, kita tunggu bila sampai ke destinasi, barulah kita berbuka puasa mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, iaitu dengan buah tamar. Nabi berbuka dengan air, ya, kemudian Nabi solat maghrib dan begitulah seterusnya. Tapi kalau kita berada dalam keadaan sukar, duduk dalam kereta, jalan jam, tak boleh nak buka puasa dalam kereta, makanan tidak ada, nak korek hidung, tak payah korek hidung, tak payah korek telinga. Itu semua tu benda pelik-pelik. Kalau kita nak berbuka puasa, memandangkan kita tak cukup barang tak ada nak makan, apa nak minum pun tak ada dalam kereta, maka kita bersabarlah sekejap. Bila sampai ke destinasi, kita minum dan makan mengikut sunnah Nabi dan berbukalah ikut sunnah Nabi. Dapat pahala insya-Allah. Jangan duk buat pelik-pelik. Ya, nak buka puasa kita korek hidung. Itu bukan benda yang disunatkan ataupun benda yang digalakkan dalam Islam. Buat bersabar, buat bertenang. Kalau nak juga berbuka mengikut sunnah Nabi dalam kereta, buat persediaan awal-awal. Beli air, botol siap-siap ataupun beli buah tamar siap-siap. Dalam jam kita boleh makan, kita boleh buka puasa apabila azan berkumandang. Tapi ingat, jangan kita buka puasa hanya berpandukan kepada radio. Sebab radio itu wilayah persekutuan. Kita berada di Selangor, kita berada dekat negeri-negeri yang bukan wilayah persekutuan. So kita kena tahu waktu yang sesuai untuk berbuka puasa agar kita tidak tersilap. Kalau tersilap, silap air bulan boleh menyebabkan puasa kita batal. Wa'iyadzubillah ini zalik. Terima kasih Ustaz. Dengan terjawablah 3 persoalan yang diajukan oleh penonton-penonton Salam Eid Ramadan kali ini. Jadi moga-moga terjawablah persoalan-persoalan yang termain di minda anda. Wah, okey. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Kita akan ke segmen ketiga, segmen perkongsian doa harian atau berzikir. Jangan ke mana-mana. Tunggu selepas ini. Kita kembali lagi dalam rancangan Salam Eid Ramadan. Pada penonton-penonton setia Salam Eid Ramadan, masih kekal bersama dengan saya. Okey, baik, kita dah sampai ke segmen yang ketiga, segmen yang cukup istimewa. Kita akan kongsikan bersama dengan Datuk Dr. Ustaz Izhar Arif dengan perkongsian kita hari ini. Apa dia Ustaz? Satu doa yang Ustaz nak kongsi agar kita baca di malam-malam akhir Ramadan. Semoga Allah memurahkan rezeki kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kau berikan kepada aku ya Allah rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, amalan dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita pakat-pakat baca doa yang boleh memberikan kita rezeki yang halal. Dapat kepada kita ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu itu lagi banyak kita membaca, lagi banyak kita mendalami, lagi banyak kita meneruskan kehidupan, tidak akan putus. Pasti akan adanya rezeki daripada ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan kita khususnya di 10 akhir Ramadan dan Allah berikan kepada kita rahmat yang berpanjangan dalam hidup, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Untuk penonton sekian, tamat sudah untuk program Salam Eid Ramadan pada hari ini dengan perkongsian daripada Datuk Dr. Ustaz Izhar Arif dengan tajuk 10 malam terakhir.
kita tingkatkan ibadah kita dengan malam-malam terakhir ini. Semoga kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Untuk itu sekian dulu daripada saya, Casey Rozaimi. Hingga berjumpa lagi pada esok hari dengan tajuk yang menarik, dengan tetamu yang pastinya menarik. Jangan lupa share, like, komen, subscribe. Peace. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum.